اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمي بالخير amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita sambung ayat 34, kita tengok pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Antara pengajaran daripada ayat yang lepas, Allah sebut dalam ayat yang lepas, antara perkara yang menyebabkan Nabi kita SAW sedih dalam hidupnya ialah apabila melihat kaumnya menolak dakwah yang dibawa oleh baginda SAW dalam keadaan bukti yang cukup jelas dan banyak, tapi kaumnya tetap menolaknya. Walaupun perkara itu bukan dosa Nabi dan Nabi telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai pendakwah, sebagai munzir, sebagai muzakir yang terbaik, tetapi Nabi tetap bersedih disebabkan cintanya Nabi kepada ummah dan tamaknya Nabi untuk melihat semua umatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak sanggup melihat umatnya dibakar di dalam api neraka. Jadi antara pengajaran dalam ayat yang lepas ialah kesedihan orang beriman yang paling utama ialah sedih bila melihat umat manusia tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesedihan Nabi bila melihat umat yang tidak beriman ialah setelah Nabi bekerja keras. Setelah Nabi berdakwah siang dan malam, pagi dan petang, semua hidup Nabi untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Maknanya kesedihan Nabi setelah buat kerja dakwah. Jadi pengajaran untuk kita, kalau kita belum buat kerja dakwah, kita sebenarnya belum layak untuk bersedih. Sebab kita, tanda orang bersedih ialah dia mesti buat kerja dakwah. Kalau dia tak buat, mana dia tak sedih lah tu. Dan Nabi, bila Nabi sedih, Nabi teruskan kerja dakwah. Bukan Nabi berhenti setakat itu ataupun Nabi berehat. Yang ketiga, pengajaran ketiga ialah Allah tidak pernah mengabaikan ataupun tidak pernah membiarkan Nabi khususnya dan juga orang beriman dalam kesedihan tanpa dihiburkan hati Nabi dan hati orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah sentiasa bersama Nabi, bersama orang beriman dikala mereka sedang bersedih. Maka sebab itu Allah terus menerus menurunkan ayat demi ayat, kisah-kisah para Nabi dan Rasul dahulu, antara sebabnya untuk menghiburkan hati Nabi dan orang beriman yang sedang bersedih.
Yang keempat, kesedihan akan hilang apabila kita berkongsi dengan kesedihan orang-orang yang lain. Kesedihan akan hilang ataupun akan kurang bila kesedihan itu dikongsikan bersama orang lain. Jadi kesedihan Nabi menjadi kurang setelah Nabi melihat kesedihan dan kesabaran para Nabi dan Rasul dahulu. Dan yang kelima, yang paling Nabi tamak dalam hidup ialah bukan mengumpul harta, bukan mengumpul kekayaan, tetapi mengumpul seramai mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang keenam, kewajipan kepada orang beriman, khususnya para pendakwah, agar mengikut langkah Nabi SAW dalam berdakwah, dan apabila bersedih, selalulah membaca dan mentadabbur Al-Quran yang akan merawat kesedihannya. Okey. Kaitan ayat yang lepas dengan ayat hari ini ialah, kalau ayat lepas Allah menceritakan betapa sedihnya Nabi bila melihat kaumnya tidak beriman walaupun Nabi telah berhempas pulas untuk berdakwah memastikan mereka beriman, dan juga betapa tamaknya Nabi demi untuk kepentingan umatnya. Maka ayat hari ini juga Allah nak hiburkan hati Nabi lagi supaya Nabi jangan bersedih dan teruskan kesabaran, iaitu dengan menceritakan ujian, kesedihan, kesakitan yang dialami oleh Nabi sebenarnya adalah bukan satu perkara yang baru, tetapi satu perkara yang sudah lama berlaku kepada semua para Nabi dan Rasul dahulu. Jadi kisah ini akan menghiburkan hati Nabi SAW, sebab kesedihan Nabi dikongsikan juga dengan para Nabi yang dahulu. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan pasti ataupun demi, sesungguhnya, kuzibat, telah, kuzibat bukan dusta, telah didustakan. Telah didustakan Rasul, para Rasul, min qablika, dari sebelum engkau. Jadi setakat ni apa yang Allah nak bagi kepada Nabi dengan mengatakan Rasul-Rasul sebelum engkau sentiasa didustakan. Yang Allah nak bagi tahu ialah kamu didustakan ni bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru. Bahkan semua para Rasul, tidak ada seorang pun Rasul melainkan didustakan oleh kaumnya. Bahkan ada hadis mengatakan Nabi pernah melihat dalam mimpinya di pada masa nanti ada Nabi yang hanya ada 2 pengikut sahaja, dan ada Nabi yang ada seorang saja pengikut.
Bahkan ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut. Maknanya, kalau yang tak ada pengikut ni, berapa ramai kaum dia mendustakan dia? Semua. Kalau ada 10,000, 10,000 mendustakan. Sebab seorang pun tak beriman. Maka Allah kata apa? Walaupun semua para Nabi dahulu didustakan, disakiti, tapi apa sikap mereka? Fasabaru. Lalu mereka sabar. Benda yang paling sukar dalam hidup, kan? Benda yang paling sukar, benda yang selalu manusia gagal ialah untuk sabar. Apa makna sabar? Apa makna sabar? Sabar ni dari segi bahasa ialah al-habsu. Habsun nafsi, tahan diri kita anil jaza'i, daripada marah. Jadi sabar, tahan diri daripada marah. Yang kedua, wa habsun nafsi anil kalam, tahan diri daripada bercakap ataupun merungut. Jadi kalau dia dah tahan daripada marah tapi mulut merungut, belum sabar. Ataupun mulut tak merungut tapi dia tetap marah, belum sabar. Kadang-kadang manusia menggunakan perkataan sabar, dia menggunakan perkataan sabar untuk membuktikan bahawa dia sabar. Sebenarnya dia tak sabar. Contoh apa dia? Sabar saya ada batas. Sebenarnya itu ayat orang sabar ke ayat orang tak sabar? Tak sabar. Saya sabar ni, kalau saya tak sabar, saya lempang dakwa. Dia mendakwa dia sabar, tapi sebenarnya tak sabar. Sebab sabar, jangan marah. Yang kedua, jangan merungut. Okey. Jadi lalu mereka sabar. Sebab itulah, oleh kerana sabar ni satu perkara yang paling susah, maka balasannya besar. Balasannya tidak ada had. Kan? Balasan salat dengan balasan sabar, mana lebih besar? Sabar. Tapi salat rukun Islam, sabar bukan rukun Islam. Kenapa balasan amalan sabar lebih besar daripada amalan salat? Nak buat sesuatu, kena sabar. Nak salat pun kena sabar. Bahkan nak melaksanakan semua rukun Islam, asasnya kena sabar. Kalau tak sabar, dia tak boleh melaksanakan apa-apa rukun. Rukun iman ke, rukun Islam ke. Okey. Dan kita pernah sebutkan, sabar ni ada berapa jenis? Ada berapa jenis sabar? Ada berapa tahap? 3. Yang pertama? Apa dia? Itu jenis sabar. Jenis sabar ada 3 kan. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Nak salat kena sabar. Nak tutup aurat kena sabar. Panas kan? Tak bolehlah saya kena buka. Sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Nak berhenti mengumpat kena sabar. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Dalam banyak-banyak 3 sabar ni, yang mana yang paling sukar? Musibah. Dia different pada orang sebenarnya. Tapi ada pendapat mengatakan sabar yang paling sukar ialah sabar melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Sebab sabar melaksanakan perintah Allah, kita ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Ada? Nak buat pun boleh, tak nak pun boleh kan? Tapi kalau sabar menghadapi musibah, ada pilihan tak? Jadi antara benda yang ada pilihan dengan yang tak ada pilihan, yang mana lebih sukar?
Ya ada pilihan. Kan? Yang musibah ni dia tak ada pilihan. Sebab itulah kadang-kadang ayat dia tu macam sabar tapi sebenarnya tak sabar. Nampak macam nak Allah dah takdirkan sakit, sabar je lah. Kan? Ayat tu macam sabar je tapi sebenarnya tak sabar tu. Begitu juga sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Ada pilihan tak? Ada pilihan. Nak buat boleh, nak langgar pun boleh. Okey. Itu jenis sabar. Tapi tahap sabar. Ada tahap biasa, ada tahap tinggi sikit dan ada tahap yang paling-paling tinggi. Tahap yang biasa ialah sabar je, iaitu tahan marah dan tidak merungut. Itu sabar yang paling biasa. Tapi hati dia tak reda. Dia dah tak marah dah. Mulut pun tak merungut. Tapi hati tetap puas. Itu sabar yang paling rendah. Jadi, ini tahap sabar. Sabar. Sabar makna apa tadi? Tak marah dan? Tak marah dan tak merungut. Sabar yang tinggi sikit. Sabar campur reda. Dia tak marah, dia tak merungut dan hati dia reda. Hati dia reda. Dan sabar yang paling tinggi, sabar campur reda, campur syukur. Dia bukan setakat tak marah, dia tak merungut, hati pun reda, tapi dia tambah satu lagi, dia bersyukur. Bila dia dapat musibah, dia tak marah. Hati dia okey, tak ada masalah, sama je. Ada musibah dengan tak ada musibah bagi dia, sama je. Dan ditambah satu lagi, dia bersyukur dengan musibah tersebut. Kan? Dengan musibah ni, Alhamdulillah. Sebab apa? Dengan musibah COVID-19, dia semakin dekat kepada Allah. Okey. Kita tahap yang mana ni? 1, 2, 3. Saya ada satu alat ni untuk test kesabaran seseorang. Saya boleh tahu tahap sabar dia 1 ke 2 ke 3. Jadi siapa nak test boleh jumpa saya. Alat saya ialah Al-Quran. Al-Quran. Okey. Kita tengok para nabi. Allah kata fasabaru, lalu mereka sabar. Sebab tu banyak tak perintah Allah khusus kepada nabi supaya sabar. Banyak tak? Nabi ni sabar ke tak? Sabar. Berani tak kita cakap Nabi ni tak penyabar? Tak kan? Tapi ada tak ayat yang Allah perintah direct pada Nabi supaya sabar? Ada. Bila Allah perintah pada Nabi, adakah Nabi itu tak sabar sehingga perlu diperintah oleh Allah? Cuba tengok apa yang Allah perintah pada Nabi. Benar apa yang paling mencabarlah sehingga Allah perintah pada Nabi khusus? Sabarlah kamu. Contohnya Allah kata apa? Dalam surah Al-Insan, Inna nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila. Lepas tu, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura. Tengok. Allah kata apa? Inna nahnu, sesungguhnya hanya kami nazzalna, menurunkan kepada engkau Quran. Lepas tu, dan Allah kata kami turunkan Al-Quran secara tanzila, apa makna? Tak. Nuzul turun, tapi kalau tanzilan beransur-ansur. Quran beza dengan kitab-kitab sebelum ni. Kitab sebelum ni turun sekaligus. Tapi Quran
turun beransur-ansur. Okey. Logiknya, bila Allah turunkan Al-Quran, benda yang paling mahal, benda yang paling bernilai kepada Nabi. Jadi lepas Allah kata kami turunkan Al-Quran, sepatutnya Allah kata apa pada Nabi? Logiknya apa? Bersyukur. Betul? Bersyukurlah sebab kepada kamu aku bagi Al-Quran. Tapi tengok Allah kata apa? Fasbir. Kami turun Al-Quran, maka kamu kena sabar. Dan lepas tu Allah kata sabar kepada apa? Hukum Tuhan kamu. Atas ni cerita pasal Quran. Bawah ni cerita pasal hukum Tuhan kamu. Kenapa berbeza? Kami turun Al-Quran, maka sabarlah untuk hukum Tuhan kamu. Logiknya, bila kita nak suruh orang sabar, biasa benda yang kita suruh tu benda yang berat. Kita kata apa pada anak kita? Kamu nak pergi ke asrama ni, ialah hari pertama nak berpisahkan, kena sabarlah. Tapi kalau kita bagi duit pada anak, lepas tu kita cakap tak? Sabarlah. Cakap tak? Ha? Apa dia? Tak, bila saya bagi duit pada anak, kemudian saya kata sabarlah. Apa maksud dia? Jangan boros. Saya nak tanya, duit dengan Quran mana lebih mahal? Tak, duit dengan Quran mana lebih mahal? Quran. Jadi kalau Quran pun Allah kata kena sabar, kalau duit lagi kena sabar. Kan? Pernah tak bapak kita cakap, ni duit ni, ambil duit, sabar? Pernah tak? Kalau bapak kita cakap, kita kata apa? Bapak aku salah guna perkataan ni. Patut dia kata apa? Ambil duit ni, kemudian syukur. Betul? Tengok Allah nak betulkan cara Nabi berfikir dan orang beriman. Apa dia? Ambil Quran ni, tapi kamu kena sabar. Kenapa? Sebab Quran bukan benda yang mudah. Bukan sekadar baca. Dia jadi apa ni? Daripada Quran jadi apa? Hukum Tuhan. Mana dalam Quran penuh dengan hukum Tuhan. Ada benda yang halal, ada yang benda haram, kamu kena tinggalkan. Ada perintah supaya berdakwah, kamu kena buat. Ada musibah, kamu kena sabar. Jadi bila kamu faham Quran satu-satu, cabarannya lagi besar. Ujiannya lagi berat. Maka senjata kamu apa? Sabar. Nampak tak? Sebab itulah Nabi dan para sahabat berjaya melaksanakan Al-Quran dalam hidup mereka. Sebab mindset mereka hari pertama lagi dah faham. Quran ni bukan untuk khatam. Bukan untuk dapat pahala. Satu benda yang berat yang sampai Tuhan perintah kena sabar. Mana ada guru-guru kita bagi Quran? Sabar. Mana ada? Ada tak? Baca cepat sikit. Guru pula tak sabar. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu Quran ni satu benda yang berat, kena sabar. Okey? Satu. Yang kedua, Allah sebut dalam sabar ni secara umum sabar tentang untuk membawa, untuk faham, untuk beramal dengan Al-Quran. Lepas kamu beramal, kamu kena sampaikan. Bila sampaikan, kena sabar lagi. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Tak, ini perintah khas sabar untuk Nabi. Wal asri itu umum. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surah apa? Isra bukan? Jawab. Saya sabar menanti. Surah apa? Mesti jarang baca surah ni. Surah Mudassir. Sorry, surah Muzammil. Surah Muzammil. Jarang baca kan? Sebab dia tak termasuk dalam 3 kul. Tengok Allah kata apa? Wasbir, sabar. Ini perintah khas untuk Nabi. Sabar, apa dia? Ala ma yaquluna. Atas apa yang
mereka ucapkan. Siapa mereka tu? Orang musyrikin. Apa yang mereka ucap? Apa yang mereka ucap? Gila, tukang sihir, kahin, tukang tok bomo. Kenapa mereka ucapkan macam tu? Sebelum ni mereka kata pada Nabi, Al-Amin, puji kan. Tiba-tiba, gila, tukang sihir, tok bomo. Kenapa? Sebab Nabi ni bawa Quran. Sebab tu Allah kata kena sabar. Nak faham, kena sabar. Nak amal, kena sabar. Bila sampaikan, orang kata macam-macam. Sabar lagi. Dan, wahjurhum, kemudian, apa wahjurhum? Tinggalkan mereka, ataupun, uhjur ni daripada hijrah. Hijrah apa makna? Tinggalkan. Kalau hijrah pada Mekah ke Madinah, tinggal Mekah, pergi ke Madinah. Wajurhum, tinggalkan mereka. Mereka mana? Yang kata buruk pada kamu ni. Tapi tinggal dengan cara apa? Hajran jamila. Tinggal dengan cara yang cantik. Lagi sukar. Orang maki kita kan? Satu, nak sabar. Yang kedua, nak tinggalkan dia dalam keadaan dia tak terasa pun. Mungkin kita boleh tinggalkan, tapi dengan cara yang kini kali terakhir aku jumpa kamu. Aku tak nak tengok lagi muka kamu kat sini. Itu hajran jamilah ke hajran qabihan? Qabih. Betul? Hajran jamilah ni makna bila Nabi tinggal tu orang musyrik tak terasa. Contoh macam Nabi pergi ke Taif kan. Orang baling batu kan, orang sakiti. Tapi Nabi tinggal tak mereka? Tinggalkan akhirnya sebab mereka dah tolak dakwah. Tapi cara Nabi tinggal cantik tak? Cantik. Doa Nabi cantik tak? Cantik. Kalau kita duduk tempat Nabi, kita doa juga kan? Apa dia doa kita? Kita terus baca doa Nabi Nuh. Jangan tinggal seorang pun di atas muka bumi ni. Kan? Okey. Kemudian ada lagi perintah Nabi. Allah kepada Nabi secara direct. Apa dia? Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu nawajah. Kan? Surah Al-Kahfi ayat 28. Tengok ya Allah. Allah perintah pada Nabi sabar lagi. Yang tadi sabar melaksanakan Al-Quran. Kemudian sabar menghadapi tentangan musuh. Kata-kata nista. Yang ni sabar apa pula ni? Sabar apa ni? Tahan diri kamu. Duduk bersama orang yang sentiasa berdoa, beribadat pada Allah. Pagi dan petang, siang dan malam. Dan Allah kata jangan kamu palingkan dua mata kamu daripada ni. Golongan mana ni? Ini Allah suruh Nabi sabar duduk bersama siapa? Ni golongan miskin. Sebab ramai yang masih Islam peringkat awal, miskin. Orang musyrikin kata apa? Agama kamu ni agama orang miskin. Kalau kamu nak kami dengar, tazkirah kamu, keluarkan orang miskin. Kami ni tak sesuai duduk bersama mereka. Kan? Dan Allah kata, sabar duduk bersama mereka. Kenapa? Sebab kalau Nabi tak sabar, apa jadi pada orang miskin tu? Apa jadi pada orang miskin kalau Nabi tak sabar dan duduk bersama mereka? Kufur. Kan? Dan senang tak kita nak sabar duduk? Pertama nak cari orang miskin. Yang kedua nak duduk. Yang ketiga nak duduk lama. Senang ke tak? Berapa ramai yang disibukkan urusan dunia. Kadang-kadang orang miskin tepi rumah pun tak ada masa nak pergi. Tak sabar. Kadang-kadang masuk apa ni? Transfer kan? Tak nak jumpa. Sebab jauh, rumah pula sempit. Kadang-kadang dah pergi, duduk kat luar je. Kadang-kadang pergi, masuk, tapi sekejap je. Betul? Sabar. Nabi lama tak duduk dengan orang miskin ni? Lamalah. Sebab orang miskin antaranya ialah ahli sufah. Duduk kat mana? Duduk kat masjid. Orang miskin, lebih kurang 70 orang, rumah tak ada, kerja tak ada, makanan tak ada. Macam mana Nabi nak sabar duduk dengan mereka kan? Kita orang miskin kita ada rumah kan? Ada makanan. Kadang-kadang ada kerja. Tapi kita pun banyaklah kita kena muhasabah. Okey, boleh. Dan
Ada tak Nabi yang tak sabar? Ada. Nabi mana? Ha? Nabi? Okey, Nabi Yunus tu tak sabar sebab apa? Sebab dia berdakwah ke sebab tak sabar belum berdakwah? Makna dah berdakwah tapi kaum dia tak nak terimakan, dia pun merajuk. Okey tak? Merajuk setelah berdakwah. Okey tak? Tak okey. Okey, kalau merajuk sebelum berdakwah, itu KO terus. Okey. Allah perintah tak pada Nabi supaya ambil pengajaran daripada Nabi Yunus? Allah kata apa? Wasbir li hukmi rabbika. Kemudian wala takun, surah Al-Qalam ayat 48. Wala takun kasahibil hut iznada wa huwa makzum. Ayat 48 ke? Surah Al-Qalam. Ada? Walaula sambung an tadarakahu ni'matun min rabbih. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum. Tengok. Allah perintah pada Nabi sabarkan 2-3 ayat tadi. Yang ni pula Allah perintah apa? Wasbir, cuba terjemah. Wasbir, sabarlah li hukmi rabbika. Hukum Tuhan engkau. Dari mana ni? Daripada ni, Quran. Makna apa tu? Bila baca Quran kena bukan sabar nak khatam. Sabar apa? Nak faham tu sebab ada hukum. Satu, bila faham, sabar, amal. Berapa ramai yang dah faham tapi tak beramal. Kemudian Allah pesan, wala takun, jangan kamu jadi kasahibil hut, seperti hut ni ikan lah, ikan paus. Sahib ni mana? Tuan punya ikan paus. Nabi Yunus dipanggil sahibul hut. Kenapa? Sebab dia masuk dalam tu. Kan? Dia ditelak oleh ikan paus. Dia merajuk, pergi ke pantai, naik kapal, kapal tu berak, orang undi, kena keluarkan seorang. Kalau tak, tenggelam semua. Undi pertama kena nama dia, undi kedua nama dia. Akhirnya dia dimakan oleh ikan paus. Cuba hayati. Antara Nabi Yunus dengan kaum dia, siapa yang jahat? Kaum dia. Siapa yang ditelan oleh ikan paus? Kenapa Allah bagi Nabi Yunus? Nabi Yunus dah buat kerja, bukan tak buat kerja. Dia pula seorang Nabi. Yang kaum dia tu menentang Allah, menentang Rasul. Selamat pula tak ditelan oleh ikan paus. Adil tak Allah? Jangan jawab tak adil lah. Subhanallah. Tapi kita nak fikir, kenapa? Yang Allah hukum Nabi. Yang Allah hukum orang yang buat kerja dakwah. Yang tak beriman tu Allah biarkan. Tak ada seorang pun kaum Nabi Nuh ditelan oleh ikan paus. Nak uji. Tak ada ujian lain ke? Kenapa masuk ikan paus? Satu nikmat tak masuk dalam ikan paus? Dia logiknya kalau masuk dalam ikan ni biasanya matilah. Ataupun ikan lekat dalam perut kita, kita pula mati kan. Jadi nak faham kenapa ni Allah hukum Nabi Yunus. Bila Allah hukum, makna benda tu salah ke betul? Salah. Apa yang salah ni? Apa yang salah? Tak sabar. Tak sabar. Tak sabar aja terhukum.
Yang kafir itu Allah tak pedulilah. Mereka tak nak beriman sebab tidak ada nilai. Kamu ni orang beriman, orang yang ada nilai, ada kedudukan. Macam mana kamu boleh tak sabar? Kan? Dan Nabi Yunus ni berapa kali dia merajuk? Sekali. Kita ni berapa kali dah? Berapa kali merajuk? Tapi tak pernah ditelak oleh ikan paus, kan? Adakah kita okey? Sepatut 10 kali dah ditelak oleh ikan paus. Jadi siapa-siapa nak merajuk ikan, ingat ni lah. Kalau sanggup masuk ikan dalam ikan paus, merajuklah. Kan? Dan kalau merajuk berkali-kali tak ditelak oleh ikan paus, maknanya kita tak ada nilai lah tu. Sebab Nabi Yunus hanya sekali je merajuk, terus dihukum. Sebab apa? Dia orang semakin mulia bila buat satu kesalahan, kesalahan itu adalah sangat-sangat besar. Berbeza dengan orang biasa. Orang biasa nak merajuk 10 kali, 20 kali pun tak ada masalah. Sebab dia kedudukan dia rendah. Tapi kalau kamu kedudukan tinggi, bila buat salah, kesalahan itu sangat besar. Terus Allah hukum. Dan dalam ikan paus ni gelap, kan? Satu gelap dalam, kita nampak apa tak? Cuba bayangkan duduk dalam ikan paus. Satu tak masuk udara, tak masuk cahaya, kan? Tingkap pun tak ada. Macam mana nak menyawa? Lepas tu dalam tu pula penuh dengan tulang, kan? Mana ada bilik-bilik dalam ikan paus? Kemudian duduk pula dalam laut yang gelap. Kemudian di waktu pula gelap. Kemudian ada tak orang di luar sana tahu Nabi Yunus dalam tu? Tak ada. Macam mana dia nak berani? Sebab tu Allah kata apa? Iznada wa huwa makzum. Ketika mana Nabi Yunus menyeru Tuhannya dalam keadaan dia makzum. Apa makna makzum? Dia terdesak, dia rasa lemas dalam perut ikan. Dia merayu kepada Allah. Dan Allah kata apa? Laula an tadarakahu ni'matun. Jikalau tidak, nikmat ni di sini juga rahmat. Kalau tidak nikmat daripada Tuhannya, rahmat daripada Tuhannya datang kepada Nabi Yunus, apa jadi? Lanubiza. Pasti Nabi Yunus akan dicampak. Nubiza dicampak bil arak. Arak ni di padang tanah yang lapang yang tidak ada satu pertumbuhan. Wahwa mazmum, dalam keadaan dia tercela. Dan dalam surah apa? Surah Hud ke? Allah kata apa? Kalaulah Nabi Yunus bukan daripada orang musabbihin, orang yang berzikir kepada Allah dalam perut ikan, maka lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi Allah selamatkan dia sebab apa? Zikir. Zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Nabi kata, siapa yang nak berdoa, baca dulu doa Nabi Yunus. InsyaAllah doanya makbul. Itu hadis sahih. Ha. Boleh? Jadi kadang-kadang kita tengok, ini orang paling mula tapi hukumannya berat tak? Berat. Sebagai apa tu? Sebagai apa? Orang yang paling disayang, dicinta oleh Allah, tapi hukumannya sangat berat. Kenapa? Sebagai tanda sayang. Allah sayang pada hamba-Nya sangat berbeza. Lagi Allah sayang, lagi berat ujian. Jadi kita ni ujian berat ke ringan? Itu tanda apa? Allah tak apa sayang, kita je perasan Allah sayang. Okey? Jadi Allah pesan pada Nabi, sabar dan jangan, ingat jangan jadi macam jangan merajuk. Jadi saya ulang sekali lagi untuk sekian kali kepada pelajar yang suka tanya soalan. Soalan apa? Ustaz, macam mana bila kita berdakwah je orang perli kita? Bila kita berdakwah sikit je terus orang perli. Ustazah jadianlah, ustaz daripada langit mana kan? Kan? Belum masuk perut ikan lagi tu. Jadi saya nak ingatkan saya dan semua, kalau kita kita berdakwah dah betul, tiba-tiba orang perli ke, sabar je lah. Kan? Yang orang perli tu setelah kita 50 tahun baru berdakwah sekali. Kan? Ya Nabi Yunus 950 tahun siang dan malam. Orang perli, orang permaikan, orang tutup telinga. Tapi Nabi Yunus tak
tak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu mereka sabar ala ma kazzabu, atas apa yang mereka dustakan. Jadi janganlah. Sebab tu saya nak kait juga pasal isu apa sekarang yang laris sekarang. Dia orang kafir, dia pandai main isu. Supaya apa? Orang Islam habis masa dengan bincang benda yang tak penting. Isu kalimah Allah kan. Ni saya nak tanya, para Nabi ni sabar sebab orang kafir guna kalimah Allah ke sebab orang kafir kufur kepada Allah? Kufur. Jadi bila mereka kufur, Nabi pun berdakwah. Dan bila Nabi berdakwah, ada ujian. Allah kata, sabar. Kan? Tapi kita bergaduh pasal apa? Pasal bukan orang kufur, bukan pasal orang syirik, pasal orang guna kalimah aja. Dan kita tak pernah berdakwah pada mereka. Betul? Betul tak? Betul. Okey. Kemudian wa'uzu, dan mereka disakiti. Ada dua. Satu, alhamdulillah. Para Nabi dahulu sabar. Sebab apa? Satu, kuzibu, mereka didustakan. Kaum mereka kata, kamu ni penipu, kamu mereka-reka kitab Allah. Yang kedua, mereka disakiti. Sakiti ni ada dua. Sakiti pertama dari segi fizikal. Baling batu, kan? Macam Nabi Muhammad diletak isi perut unta masa sujud. Dan ada Nabi yang ditangkap. Nabi Ibrahim diikat, kemudian dicampak dalam api. Ada Nabi yang digergaji, itu disakiti dari segi fizikal. Yang kedua, disakiti dari segi apa? Mental. Semua para Nabi disakiti dari segi mental kan? Dikata gila, bodoh. Mana lebih teruk? Disakiti dari segi fizikal ataupun mental? Mana lebih menyakitkan? Mental kan? Dia menikam hati. Kan? Kita kalau diberi pilihan, orang nak tampar kita dengan orang nak kata kita bodoh. Yang mana kita pilih? Yang mana lebih sakit hati? Yang perkataan bodoh tu kita ingat sampai mati kan? Okey, hatta mereka disakiti sampai bila? Sehingga atahum, datang kepada mereka nasruna. Apa makna nasruna? Pertolongan kami. Okey. Kenapa Allah tak kata sehingga datang kepada mereka nasruhum? Pertolongan mereka. Nak tadabbur. Kenapa Allah kata pertolongan kami? Allah tak kata sehingga datang pertolongan mereka. Apa maksud? Pengajarannya apa? Apabila benda itu baik, maksudnya Allah kata dia boleh katakan maksud itu adalah daripada Allah, kebaikan. Betul juga. Tapi kenapa Allah tak guna nasruhum? Boleh je kan kemenangan orang Islam, betul tak? Boleh tak kita sandar juga kemenangan orang Islam? Boleh? Lepas tu bila kita berlawan apa, tiba-tiba kita menang. Kita kata ini adalah kemenangan Allah ke kemenangan kita? Bunyi lembut sikit kan kami. Tapi biasa kita tak sandar kemenangan tu kepada Allah kan? Jadi Allah nak beritahu apa di sini? Kamu kuat macam mana, hebat macam mana pun, kalau kami tak tolong, kamu tak akan menang. Faham? Jadi Allah nak beritahu, bila kamu nak menang, balik pada Allah. Cari Tuhan. Jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung pada alat. Sebab kemenangan tu hanya daripada Allah. Betul kan? Sebab tu dalam sejarah Islam, ada tak orang Islam berperang dalam keadaan bilangan sedikit, senjata pun tak banyak, tapi menang? Ada. Dan ada pula terbalik.
keadaan yang terbalik. Orang Islam bilangan ramai, senjata pun hebat dan musuh tak ramai tapi kalah. Ada? Peperangan apa? Tak, peperangan yang tentera Islam sikit, senjata pun tak banyak dibanding dengan musuh, tapi menang. Peperangan apa tu? Badar. Ada satu peperangan tentera Islam ramai, berkali ganda, lebih ramai daripada musuh. Senjata pun lagi banyak, tapi kalah. Peperangan apa? Hunain. Hunain. Kenapa yang ni sikit menang, yang tu banyak kalah? Sebab kemenangan daripada Allah bukan berdasarkan bilangan ramai ataupun kekuatan. Dan Allah sebut apa? Iza ja'a nasrullah. Bila telah datang pertolongan Allah, bukan pertolongan Muhammad. Muhammad tak boleh bagi menang walaupun dia Nabi. Maka sebab itu kalau kamu nak menang, kena cari Tuhan. Kena bergantung pada Allah. Kena ikut perintah dia. Okey, kemudian wala mubaddil, dan tidak ada mubaddil. Apa dia? Daripada badal. Apa makna badal? Ganti. Ganti ataupun tukar. Dan tidak ada perubahan. Li kalimatillah, bagi kalimat Allah. Apa makna kalimat Allah ni? Kalimat Allah yang jadi isu sekarang, bukan? Apa dia? Sunnatullah. Ya, ada kaitan dengan tu. Apa sunnatullah? Kalimah Allah ialah sunnatullah, itu ketetapan Allah. Apa dia tu? Ialah apa dia? Dalam konteks ayat ni apa dia? Kemenangan. Orang beriman, walaupun didustakan, walaupun disakiti, walaupun orang beriman sikit, tapi kalimah Allah, Islam tetap menang. Dan musuh walaupun jahat macam mana, walaupun ramai, walaupun hebat, pasti akan kalah. Buktinya tengok sejarah yang lepas. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Lut, semua kalah. Fir'aun pun kalah, kan? Itu satu ketetapan Allah. Yang kedua, Allah kata apa? Wala mubaddil. Tidak ada apa yang Allah nak bagi itu pada Nabi dan kita semua? Ketetapan Allah tak mungkin berubah. Apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya ayat ni Allah nak bagi hiburan kepada Nabi. Kalau kamu betul-betul beriman, jangan risau. Akhirnya kamu akan menang. Sebab apa? Itu ketetapan Allah yang tak mungkin berubah. Dan mubaddil ni ada dua. Mubaddil ni ada dua. Satu, perubahan dari segi perkataan. Yang kedua, perubahan dari segi takdir. Kan? Perkataan, sama ada ayat Quran ke, hukum Allah ke, kalau Allah bagi ayat macam tu, tidak ada perubahan. Walaupun ada macam-macam orang nak ubahkan, tapi dapat dikesan. Yang kedua, takdir Allah. Contohlah, Allah nak turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Tapi ditukarkan azab tu kepada kaum lain. Tak mungkin. Ataupun Allah nak turunkan azab pukul 8 pagi. Tiba-tiba dapat ditukar oleh orang lain pukul 10 pagi. Itu tak mungkin. Kalau Allah kata pukul 8 pagi, tepat pukul 8 pagi kena. Jadi ayat ni sebenar, satu, hiburan kepada orang beriman. Jangan risau. Bila kamu beriman, kamu buat kerja dakwah, jangan risau. Tapi bila kamu tak beriman, risaulah. Yang kedua, ayat ni nak bagi amaran kepada orang kafir. Sunnatullah tak akan berubah. Bila kamu kufur, bila kamu mendustakan para rasul, kamu sakiti sunnatullah, kamu akan diturunkan azab oleh Allah. Okey, kemudian walaqad jaa, dan pasti sesungguhnya telah datang kepada engkau. Apa dia? Berita-berita. Naba ada, kan? Ada surah nama dia? Surah apa? Surah An-Naba.
Sesungguhnya telah datang pada engkau berita-berita mursalin, para rasul. Apa faedah? Banyak tak cerita para rasul dalam Quran? Dan banyak tak cerita pada rasul yang berulang? Ada faedah tak? Apa faedah? Ha? Yalah, kalau pengajaran kenapa perlu diulang? Satu kisah sekali. Ha? Kenapa perlu dihiburkan berkali-kali? Kita bila baca Quran kan, sekejap jumpa kisah Musa. Baca surah lain, jumpa lagi kisah Musa. Baca surah lain, jumpa lagi. Kita rasa apa? Boring ke ataupun? Ya ke? Ataupun tak perasan kisah Musa berulang? Apa dia? Oh, yang kedua betul. Sebab kita target kita apa dia? Akhir surah tu. Jadi tak tahu kisah Musa ke, kisah Harun ke, tak tahu. Jadi Allah beritahu, tujuan Allah cerita para rasul dalam Quran, Allah beritahu sebabnya. Dan sebab tu kita tak rasai. Sebab apa? Sebab kita tak buat kerja Nabi. Cuba buka surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Allah kata apa? Wa kullan nakussu alaika bil min amba'i rusul. Kemudian ma yusabbitu bihi fuadaka. Dah. Ha? Okey. Cuba terjemah. Wa kullan. Apa makna wa kullan? Setiap apa? Setiap rasul nakussu, kami kisahkan, kami ceritakan. Alaika, kepada engkau, daripada apa? Min amba'ir rasul, daripada di sini naba'. Kalau naba' seorang, satu. Kalau amba' jamak. Setiap rasul kami cerita pada engkau daripada berita-berita para rasul. Apa tujuan? Manusabbitu, apa yang kami teguhkan. Teguhkan dengan kisah itu, teguhkan apa? Hati engkau. Boleh? Sebab itulah kita tengok sejarah para Nabi, satu banyak disebut dalam Quran. Yang kedua, berulang. Apa tujuan? Sebab Nabi hadapi ujian setiap hari tak? Orang maki, orang sakit setiap hari tak? Dan Nabi baca Quran setiap hari kan? Kadang-kadang dah habis baca surah Baqarah, baca surah Ali Imran. Hari itu orang sakiti. Ada pula kisah yang sama. Jadi akhirnya setiap kali Nabi disakiti ada rawatannya, ada hiburannya. Apa dia? Kisah-kisah para Nabi. Kan? Sebab itulah Nabi dengan Quran ni, apa dia panggil? Nabi kalau tak ada Quran, pensan lah. Nabi tak akan buat kerja dakwah. Nabi boleh bertahan 23 tahun buat kerja dakwah dengan cabaran yang besar dan berat. Dengan apa? Quran. Semakin Nabi baca, semakin turun ayat, Nabi semakin mantap dan kental. Okey. Jadi saya nak sarankan kepada saya dan semualah. Siapa ada apa saja masalah, khususnya ketika berdakwah, jangan tanya ustaz. Jangan cari doktor. Jangan cari pakar sekretari. Tapi bacalah Quran. Quran ni betul-betul boleh merawat. Tapi syarat dia kena faham. Orang yang cari orang, ada masalah cari orang, ada masalah cari buku. Tapi tak cari Al-Quran. Orang ni dalam kegelapan dan meraba-raba. Dia tak jumpa kebenaran. Okey? Kemudian Allah kata apa? Wa in kana dan sekiranya.
Kana adalah kabura apa? Kabura. Daripada kabir. Dan sekiranya adalah kabura, besar. Alaika, ke atas engkau. I'raduhum. Apa makna i'rad? I'rad ni mana berpaling. Tapi nak terjemah apa ni? Sekiranya besar sangat ataupun berat sangat ke atas engkau, apa dia? Yang memberatkan Nabi pada? Yang menyedihkan Nabi, yang memberatkan Nabi, yang mendukacitakan Nabi ialah i'raduhum, penentangan mereka. Okey, Allah kata apa? Fa in istata'ta, maka sekiranya istata'ta apa dia? Engkau mampu. Engkau mampu an tabtaghiya, untuk tabtaghi apa dia? Mencari nafaq. Lubang. Sebab itulah kalau kita pergi Mekah banyak jumpa tak terowong. Orang Arab panggil apa? Nafaq. Nafaq ni adalah lubang. Sebab tu orang munafik ni munafikkan daripada perkataan ni lah nafaq, lubang. Dia ada satu binatang apa? Jerbuk ke? Dia ada 2 lubang. Binatang ni cerdik, dia ada 2 lubang. Bila dia masuk lubang ni, dia nak tipu binatang lain yang kejar dia. Dia masuk lubang ni, dia keluar lubang lain. Lubang tu dia panggil nifaq. Sebab tu orang munafik dia panggil nifaq. Kenapa? Dia ada 2 lubang. Jumpa orang Islam, lubang dia lain. Lepas tu keluar-keluar lubang Yahudi. Kan? Okey, sekiranya engkau mampu mencari lubang. Dia terjemah lubang. Fil ardi, di bumi. Kalau engkau mampu menembusi bumi, kamu korek dan buat lubang, kemudian kamu menembusi sampai lubang lapis yang ke-7, atau sulama, kamu dapat mencari sulama, tangga. Jadi yang ni turun, yang ni naik. Tangga ke mana? Fis sama, di langit. Fata'tiyahum, lalu engkau mendatangkan kepada mereka. Siapa mereka ni? Siapa mereka? Orang musyrikin ni yang i'rad, yang berpaling, yang menentang. Kemudian lalu kamu mendatang kepada mereka biayah, dengan ayat-ayat ataupun mukjizat, bukti-bukti kebesaran Allah. Ayat ni dah habis tu setakat tu. Yang tu lain dah. Faham tak maksud? Sekiranya penentangan mereka terhadap engkau sangat berat bagi engkau, lalu engkau mampu menembusi bumi sampai ke dalam, ataupun kamu ada tangga boleh naik ke langit, dan kamu bawalah bukti kepada orang yang menentang kamu ni. Supaya apa? Supaya mereka beriman. Apa maksudnya ni? Apa yang Allah nak beritahu pada Nabi ni? Kalau kamu mampu untuk memberi hidayah pada mereka kan. Tapi contoh ni apa kaitan? Boleh ada lubang sampai ke bumi lapis ke-7, ataupun ada tangga boleh naik ke langit. Apa kaitan?
Mustahil apa? Okey, Nabi boleh tak buat lubang sampai ke dalam bumi? Nabi boleh tak buat tangga sampai ke langit? Boleh tak? Mustahil. Begitulah Allah kata, mustahil kamu akan dapat bagi hidayat pada mereka. Sebagaimana mustahil kamu boleh naik ke langit ataupun masuk ke dalam bumi. Maka begitu mustahil kamu memberi hidayat pada mereka. Dan Allah nak beritahu sebenarnya apa dia? Kamu bagilah bukti hebat macam mana pun, mereka tetap tidak beriman. Dan maksud ayat ni ialah Allah nak beritahu apa? Nabi ni dia ada sifat apa tadi? Sifat apa? Satu lagi yang kita sebut minggu lepas. Tamak. Tamak sangat nak tengok semua ni beriman. Allah nak putuskan sifat tamak Nabi tu. Cukup-cukuplah, jangan tamak. Ni, kalau kamu mampu pergi naik ke langit, sila buat. Tak boleh kan? Tak boleh, jangan tamak. Boleh? Dia bagus tak tamak nak tengok orang beriman? Sampai dia bekerja keras. Bagus tak? Bagus. Kalau bagus, kenapa Allah tegur Nabi? Jangan tamak sampai tahap tu. Makna macam Allah tegur lah. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah pada siapa yang engkau suka. Engkau tak boleh. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah saja yang boleh bagi hidayah. Jadi Nabi nak usaha nak bagi hidayah tu sama macam seolah Nabi mampu bagi hidayah. Allah kata kalau mampu sila naik ke langit. Kalau mampu sila masuk ke dalam bumi. Tak mampu kan? Tak mampu, cukup setakat tu. Jadi Allah tegur Nabi. Adakah Nabi tak melaksanakan tanggungjawab? Tak kan? Kalau dah Nabi laksanakan tanggungjawab dengan sempurna, apa perlu ditegur? Kenapa perlu ditegur? Sepatutnya Allah tegur Nabi ke tegur kita? Tegur kita kan? Tapi kita tak faham-faham. Kenapa? Dia macam ni. Dia kalau kita sebagai mu'apak, kita tegur ni ada dua sebab. Pertama, kita tegur sebab kita tak suka. Yang kedua, kita tegur sebab kita sayang. Jadi tegur sendiri pun ada dua sebab. Pertama, sebab suka, sayang. Yang kedua, sebab tak suka. Bila kita tegur anak sebab tak suka, bila kita suruh kerja dia tak buat, kan? Satu lagi, anak kita, semua yang kita suruh dia buat. Sampai dia buat lebih daripada kita suruh, kita tegur juga. Itu tegur yang kedua, tegur apa? Sayang. Boleh faham? Dua-dua tegur. Satu tegur benci, satu tegur sayang. Ya Allah tegur Nabi ni, tegur sayang ke tegur benci? Sayang. Kenapa? Nabi buat lebih daripada yang Allah minta. Boleh faham? Jadi Allah nak pujuk Nabi, cukup-cukuplah. Boleh faham? Kita kalau Allah tegur kita sebab buat kerja lebih daripada yang Allah suruh, ataupun sebab apa? Itu pun tak sedar-sedar Allah tegur kita setiap hari dalam Quran. Betul? Kemudian Allah kata apa? Walau sya Allah. Dan jikalau sya Allah. Allah berkehendak. La jama'ahum, pasti dia jamak. Jamak ni orang Melayu suka jamak ni. Jamak apa? Jadi bukan orang Melayu suka jamak kan? Apa dia? Himpun. Sangat suka. Kadang-kadang sampai orang pun nak jamak lagi. Pasti dia akan himpun mereka. Kalau Allah nak, Allah boleh himpun mereka di mana? Alal huda, atas hidayah. Okey, Allah bagi tahu kalau Allah nak, boleh tak Allah bagi semua beriman? Abu Jahal, Firaun, Abu Lahab, boleh tak? Boleh kan? Kenapa Allah tak bagi beriman? Kan senang kerja Nabi Muhammad. Apa dia? Tak gunakan? Tak. Allah mampu tak nak jadi semua beriman? Kenapa Allah tak buat?
Rasa? Kalau Allah jadikan semua mereka beriman, jadi syurga tu ada nilai tak? Tak ada nilai lah. Sebab apa? Sebab mereka beriman bukan pilihan mereka. Allah takdirkan mereka beriman. Jadi syurga tu tak ada nilai. Tak ada efek dah Allah buat syurga. Betul? Ni kalau saya nak pelajar saya ni semua masuk universiti. Kan? Tak payah buat sekolah. Terus masuk universiti je. Betul kan? Tak payah buat sekolah. Maka Allah pesan pada Nabi, "Fala," maka janganlah takunan engkau dah ada dua, ada taukid dah, janganlah engkau sekali-kali menjadi minal jahilin, dari orang-orang yang jahil. Apa maksud ni? Sekarang Allah tegurlah. Allah tegur siapa ni? Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang jahil. Siapa engkau ni? Nabi. Jahil apa ni? Jahil. Allah kata engkau jangan jahil. Jahil apa? Jahil urusan Allah. Urusan apa ni? Iaitu hidayah itu adalah milik Allah. Bukan kerja kamu. Kerja kamu muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Innama anta muzakkir. Innama anta muzakkir. Cuba terjemah. Sesungguhnya bila ada innama kena terjemah apa? Sesungguhnya hanyalah engkau sebagai pemberi peringatan. Kemudian Allah tegaskan lagi lepas tu, lasta alaihim bimusaitir. Dan engkau bukanlah ke atas mereka sebagai musaitir daripada yang berkuasa. Jadi walaupun sehebat Nabi, Nabi bukan musaitir. Nabi tak boleh nak paksa orang terima hidayah. Walaupun dia Nabi. Jadi orang macam kita lagilah jangan paksa. Lepas tu bila kita berdakwah, relax je. Orang tak nak terima, Alhamdulillah. Sebab aku dah buat apa yang patut aku buat. Dia terima tak terima, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kenapa? Salah satu sebab juga Allah tak jadikan semua tu orang beriman. Kenapa? Kalau semua jadi orang beriman, agak-agak kita berlomba tak untuk beramal soleh? Dan kita akan dapat tak kelebihan berdakwah? Kita dapat tak kelebihan berjihad menentang orang kafir? Tak ada. Banyak kelebihan kita terlepas. Jadi hikmah Allah, bijaknya Allah ialah Allah jadi ada beriman, ada kafir. Supaya apa? Kita sentiasa berlomba untuk melakukan kebaikan, termasuklah berdakwah dan menghadapi ujian daripada orang-orang yang kafir. Okey, boleh ya? Kita tengok soalan. Soalan, lagi tinggi iman, lagi berat ujian. Boleh Ustaz terangkan bagaimana pula tentang ujian yang diberi kepada Nabi Sulaiman yang mempunyai kekayaan kaya raya jin dan binatang? Sebab itulah kita kena faham ujian ni ada dua. Allah sebut secara jelas dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah uji dengan apa? Fa akramahu, Allah memuliakan dia. Wa na'amahu, dan Allah bagi nikmat. Ujian juga. Dan akhirnya dia tewas dengan ujian nikmat tu. Apa dia? Dia mengatakan Allah suka pada dia. Bila rasa dapat nikmat Allah suka pada dia, itu kalah dalam ujian. Salah faham. Kemudian lepas tu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Yang bahagian kedua pula Allah uji juga, tapi Allah qadara, sempitkan rezekinya. Dan dia juga silap faham, dia mengatakan
wa yaqulu rabbi ahanan. Allah menghina aku, Allah tak suka pada aku. Jadi jawapannya Nabi Sulaiman pun diuji tapi dengan kekayaan, dengan kemewahan. Jadi nak kaya boleh tak? Boleh. Tapi pastikan kaya yang bersyukur. Dan Nabi Sulaiman guna tak kekayaannya, kuasanya untuk berdakwah, ya. Satu kerajaan beriman. Kerajaan Sabak, kan. Bolehkah ayat Quran ditukar seperti doa Nabi Yunus daripada subhanaka inni kun kepada subhanaka inna? Tak payah, tak boleh tukar. Dia, kenapa kita nak tukar doa? Ada doa yang dalam bentuk ramai, kan, dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana, kan, Rabbana ighfir lana. Kalau nak baca dalam bentuk ramai, ambil ayat Quran yang doanya dalam bentuk ramai, kami. Tapi kalau kita jumpa doa yang dalam bentuk seorang, tak payah tukar. Kalau kita nak orang lain baca, kita ambil doa tu bagi kat dia, dia sendiri baca. Kita kena didik diri kita dan didik orang lain supaya jangan bergantung pada orang. Nak berdoa apa bergantung pada ustaz, doa apa bergantung pada imam. Sampai dia nak tukar bentuk doa, kan. Tak, didik orang lain supaya kamu nak mintakan pada Tuhan, hajat kamu, kan. Jangan asyik mengaminkan. Kamu sendiri hafal, kamu sendiri baca. Bahkan doa yang kamu sendiri baca adalah lebih ikhlas. Ustaz, jika kita dapat bantuan daripada kerajaan seperti BPN, sedikit duit yang kita dapat tu, kita boleh sedekah kepada orang lain kerana bukan hasil usaha kita. Saya tak tahu duit BPN ni duit apa ni? BPN apa dia? Bantuan prihatin. Tak, bila kerajaan bagi pada kita, itu hak kita, kan? Itu hak kita. Dan sepatutnya kerajaan bagi lebih pada tu lagi. Hak kita banyak duduk ke kerajaan. Yang biasanya kerajaan ambil hak kita, tapi hak kita dia tak beri. Jadi boleh tak duit BPN untuk kita sedekah? Boleh je. Bila jadi hak kita, kita boleh bersedekah. Soalan daripada Tamil Nadu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, sebahagiannya berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Adakah ini satu perintah fardu ain? Ya, berselawat pada Nabi adalah fardu ain. Sallu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata apa? Dibaca oleh Jibril. Jibril berkata pada Nabi, celakalah orang yang nama engkau disebut di sisinya tapi dia tidak berselawat. Itu menunjukkan berselawat pada Nabi adalah wajib, sehingga dikatakan celaka dan Nabi mengaminkan doa Jibril. Dan juga berselawat pada Nabi itu adalah satu tanda cinta kepada Rasulullah. Berapa kadar selawat mesti ditunaikan setiap hari? Kerana jumlah selawat tidak dinyatakan. Itulah rahmat Allah. Rahmat Allah, rahmat Nabi kepada kita ialah Nabi tidak tetapkan berapa kali perlu berselawat kepadanya. Sebenarnya soalan tu bergantung pada setakat mana kita cinta pada Nabi. Kalau kita cinta pada Nabi, mulut kita akan sentiasa berselawat. Tapi kalau tidak ada cinta, tunggulah hari Jumaat, kan? Tunggulah ada majlis selawat, baru kita berselawat. Jadi lagi banyak lagi bagus. Cuma kita jangan tetapkan bilangan. Setiap pagi 10, petang pula contohnya 20, kan? Setiap hari kita tetapkan bilangan, itu salah. Selawat je sebanyak mana yang mungkin dan jangan tetapkan bilangan. Allah kata apa? Nabi kata apa dalam satu hadis, man salla alayya, hadis kursi, ya. Man salla alayya sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi orang tidak berselawat ataupun kurang berselawat adalah orang yang rugi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita baca Quran tapi tak ikut urutan surah? Boleh, tak ada masalah. Yang haram ialah kita baca surah tapi tak ikut turutan ayat. Kita baca apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Itu haram. Boleh baca surah walaupun tidak ikutan surah. Ada dalil tak? Ada. Nabi pernah solat malam, Nabi baca surah Al-Baqarah. Lepas surah Al-Baqarah, Nabi baca surah An-Nisa. Lepas tu Nabi baca Ali Imran. Tidak ikut turutan. Kalau ikut turutan, selepas Al-Baqarah apa? Ali Imran. Tapi tak, Nabi lepas Baqarah, Nabi baca An-Nisa. Itu hadis sahih. Ustaz, bolehkah kita berselawat dalam hati? Berselawat dengan mulut lah. Bila sebut berselawat ke zikir, kena dengan mulut. Hati ni biasa, ulama' mengatakan zikir ada 3 jenis. Satu, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lisan. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Zikir dengan hati ni ialah berfikir tentang kebesaran Allah. Bukan berzikir dalam hati. Tak. Kita zikir dalam hati subhanallah. Itu tak termasuk zikir. Bila sebut zikir subhanallah, kena sebut dengan lidah. Bila sebut berselawat, kena sebut dengan lidah. Dalam hati tak boleh. Hadis Qudsi, jika kita selawat satu, Allah. Ya? Mana Siti Khadijah? Kafir jenis yang macam mana ni sehingga tiada harapan sama sekali? Dia Allah sebut dalam surah Baqarah kan, ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni Allah kata sesungguhnya orang-orang kafir tu sama ada engkau bagi peringatan pada mereka ataupun tidak, sawa'un, sama je, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Jadi ahli tafsir mengatakan ayat ni ialah refer kepada kafir. Kafir ada 2 jenis. Pertama, orang kafir yang memang tak akan dapat hidayah. Allah dah tahu. Sampai mati dia tak akan beriman. Ini yang maksud ayat ni. Satu lagi, orang kafir yang sentiasa menunggu-nunggu hidayah. Bila kita sampai je, terus mereka beriman. Jadi, ulama' mengatakan, kafir yang memang tak akan beriman, kita tak tahu. Sebab kafir ni dalam hati. Maka bila kita tak tahu, kewajipan kita berdakwah secara umum. Sama ada kafir yang tak akan terima hidayah ataupun kafir yang akan menerima hidayah. Ulama' mengatakan contoh kafir yang tak terima hidayah macam Abu Jahal. Nabi dah berdakwah habis-habisan, dia tetap tak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, macam Fir'aun. Tapi kita tak tahu hati manusia. Ustaz, kita tadabbur Al-Quran. Macam mana kalau ada rasa down, sedih tentang kehidupan, rasa takut? Macam mana kita nak atasi? Dan sebenarnya bila kita dah tadabbur Al-Quran, kalau kita betul-betul faham, bukan setakat tidak down, kita akan semakin bersemangat. Kenapa kita nak down? Kita faham kata-kata Allah dan kita amalkan. Bila kita faham kata-kata Allah, kita semakin dekat dengan dia. Macam mana kita boleh lemas semangat? Orang semakin kenal Allah, semakin cinta, semakin dekat dengan dia, macam mana lemas semangat? Saya bagi analogi kan. Orang tu miskin, tiba-tiba dia kenal orang kaya, yang sangat kaya dan sangat pemurah. Dan baik dengan dia. Macam mana dia boleh lemas semangat? Bila baca Quran tapi masih lemas semangat, sama ada dia tak faham, ataupun dia faham, tapi hatinya ada hijab. Tak masuk. Hatinya ada hijab. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah kata apa? Kalla bal ran. Ran. Ada ran. Bila ada ran, kadang-kadang tadabbur pun tak masuk. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, apa dia? Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Semua pengajaran dalam Quran bukan untuk semua orang, tapi untuk liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada qalbun, qalbu yang suci bersih.
tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta orang, tidak ada cinta duit dan sebagainya. Tidak ada riak, tidak ada sombong. Orang yang hatinya bersih bila baca Quran terus menusuk kalbu dan terus dia akan menjadi tenang. Sebagaimana Allah kata, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah termasuklah baca Quran akan menenangkan jiwa? Jadi jawapannya, cek diri kita, muhasabah diri kita. Mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada menyakitkan hati orang, mungkin ada hak orang kita tak bagi, wallahu alam. Okey. Bagi seorang wanita, adakah perlu berdakwah juga? Ya, semua orang perlu berdakwah. Tapi dalam kapasiti masing-masing, dalam kemampuan masing-masing. Wanita, keutamaan dia dakwah apa dia? Di rumah. Dia banyak kisah-kisah yang menunjukkan wanita bila dia gunakan ilmu dia, keimanan dia, ketakwaannya untuk mendidik anak. Anak tu boleh jadi orang yang hebat, ulama yang hebat, jadi pendakwah yang hebat. Jadi wanita ni yang paling utama dakwah di rumah, anak-anak. Kalau anak-anak dah besar, pergilah mengajar budak-budak ke ataupun sama-sama kawan dia, sama-sama perempuan. Dalam sambil dia menjaga batas-batas pergaulan dan aurat. Adakah berdosa jika kita membaca kitab Injil untuk mencari ayat-ayat persamaan ataupun perbezaan di dalam Al-Quran? Masih adakah ayat-ayat dalam kitab ini, Injil yang datanya? Dia, kalau kita bukan pendakwah dan kita bukan berdakwah kepada orang Kristian, maka tak perlu baca kitab Injil ataupun Taurat. Sebab apa? Sebab tidak ada apa-apa kebaikan. Satu. Yang kedua, kewajipan utama kita ialah tadabbur Al-Quran. Quran pun kita banyak lagi tak faham. Tiba-tiba kita pergi baca kitab lain. Mana kita mengutamakan kitab lain daripada Al-Quran. Kena letak Quran nombor satu. Dan tadabbur betul-betul, habis betul-betul, mahir betul-betul. Kemudian kita nak berdakwah kepada orang Kristian sebagai hujah. Kita nak guna hujah mereka. Masa tu kata ulama, bolehlah kita rujuk kitab-kitab Injil. Macam Dr. Zakir Naik dan dulu Ahmad Didat kan. Mereka juga mahir dalam Al-Quran. Okey. Sebagai tujuan untuk berdakwah tak apa. Tapi kalau saja-saja nak baca, jangan baca. Takut terkeliru. Okey, cukup . Kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30 Sirah Nabawi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.